Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar daripada Qualification Bang Prai akan membentangkan modul DBC 4113 pasaran wang modal, komoditi, gadai janji dan pertukaran asing. Saya yang bertajuk pasaran kewangan. Saya sendiri sebagai Muhammad Mahim bin Mat Jubir dan bersama rakan saya Muhammad Akbar Abi Azman. Saya Muhammad Mustafa bin Ilyas. Dan tenaga pengajar kami ialah Encik Fazal bin Abdul Rahman. Yang pertama ialah pasaran kewangan. Pasaran kewangan ini adalah pasaran wang, adalah satu pasaran di mana perdagangan instrumen hutang jangka pendek. Tempoh mentangnya kurang daripada 1 tahun, biasanya kuantiti yang besar diperdagangkan. Ianya juga diterbitkan oleh kerajaan, bank dan firma persendirian lain yang kecairan tinggi dan risiko kegagalan yang rendah. Ciri-ciri ini menyebabkan ianya lebih selamat untuk pelaburan. Yang kedua ialah instrumen pasaran kewangan. Yang pertama ialah kertas dagangan. Yang kedua ialah sedia deposit. Yang ketiga ialah bil perbendaharaan. Yang keempat ialah perjanjian pembelian semula. Yang kelima ialah dana persekutuan. Dan yang terakhir ialah penerimaan bank. Saya iaitu Akbar. Okey, seterusnya ianya merupakan sekuriti pasaran wang yang diterbitkan oleh bank dan juga syarikat-syarikat. Ianya juga ditawarkan oleh perbadanan swasta yang telah mempunyai nama dalam dunia korporatnya. Selain itu, syarikat pengeluar akan menjual kertas dagangan kepada pelabur individu atau institusi sama ada melalui rangkaian pasaran peniaga atau penjualan terus. Yang ketiga, biasanya ia tidak digunakan untuk pelaburan kewangan jangka panjang tetapi lebih kepada membeli inventory atau untuk menguruskan hasil modal. Dan akhir sekali, pada umumnya dokumen ini dibeli untuk tujuan pembayaran wang. Jumlah yang diterbitkan seringkali terlalu tinggi untuk pelabur individu dan ia dianggap sebagai pelaburan yang selamat dan kurang berisiko. Terdapat 4 jenis dokumen perangan iaitu nota perjanjian, draft, cek dan sijil deposit. Okey, yang pertama adalah kertas dagangan. Sekuriti pasaran wang yang diterbitkan oleh bank dan juga syarikat-syarikat ditawarkan oleh perbadanan swasta yang telah mempunyai nama dalam dunia korporatnya. Yang ketiga, syarikat pengeluar akan menjual kertas dagangan kepada pelabur individu atau institusi sama ada melalui rangkaian pasaran peniaga atau penjualan terus. Seterusnya adalah sijil deposit ataupun negotiable bank certificates of deposit. Sekuriti hutang yang dijual oleh bank kepada deposit yang membayar suatu jumlah faedah tahunan serta membayar balik harga belian asal pada tempoh matang. Sijil ini adalah sumber tabungan atau pembayaran yang penting untuk bank perdagangan, syarikat-syarikat, institusi kebajikan dan juga agensi kewangan. Yang ketiga adalah bil perbendaharaan. Diterbitkan oleh Bank Pusat sebuah negara sahaja
Di Malaysia, pembendaraan dilaksanakan oleh bank negara melalui tender yang perseorangan, agensi kerajaan dan syarikat. Yang ketiga, paling selamat dan ada kalanya disifatkan sebagai pelaburan risiko bebas kerana ia disokong penuh oleh kerajaan. Yang keempat, mempunyai darjah kecairan yang tertinggi di kalangan pelaburan yang ada di negara kita. Okey, yang keempat, perjanjian pembelian semula. Yang pertama, perjanjian pembelian balik adalah bentuk pelaburan jangka pendek. Yang kedua, terdiri daripada sekuriti yang dibeli oleh pelabur dari institusi kewangan di bawah perjanjian institusi tersebut dan akan membelinya kembali dengan harga tertentu. Ini sering digunakan untuk pelaburan lebihan tunai semalam dari akaun tunai syarikat yang dapat dikendalikan secara automatik oleh bank utama syarikat. Yang keempat, kadar faedah biasa yang diperoleh untuk pelaburan ini sama atau kurang dari kadar pasaran wang kerana institusi kewangan mengambil pembiayaan transaksi dan mengurangi tingkat harga yang diperoleh. Okey, seterusnya saya berikan kepada Muhammad Mustafa. Okey, seterusnya dana persekutuan. Dana persekutuan adalah wang yang dipegang oleh bank di Federal Reserve untuk memenuhi keperluan rizal. Kadar faedah atas pinjaman dana persekutuan dipanggil nasib dana persekutuan. Mereka biasanya dibuat melalui broker yang mengkhususkan dalam urus niaga tersebut atau mereka diatur secara langsung di antara bank itu. Yang keenam, penerimaan bank. Penerimaan bank adalah keupayaan pembeli akan membuat perjanjian dengan rakan kongsi. Pembeli mesti mematuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh bank untuk menggunakan sekuriti tersebut. Pembeli boleh membeli apa-apa pada jumlah yang dinyatakan menggunakan penerimaan. Seterusnya, sekian, terima kasih daripada